Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan belajar unit 19 kreatifnya petani kita yang bertajuk Gurindam Keranamu Petani. Hari ini kita akan fokus kepada kemahiran membaca. Jom belajar bersama Cikgu Mimi. Sebelum itu, untuk pengetahuan semua, pembelajaran hari ini berlandaskan standard kandungan 2.3 iaitu membaca dan mengapresiasikan karya sastera dan bukan sastera, dan standard pembelajaran 2.3.2 iaitu membaca karya sastera dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang sesuai. Baiklah, hari ini kita akan berfokuskan kepada yang pertama iaitu apakah itu gurindam. Kemudian kita akan melihat aktiviti 1 iaitu Minggu Pesta Puisi, dan yang terakhir kita akan melihat aktiviti kedua, Jom Bina Ayat. Jom sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita kenal dahulu apakah yang dimaksudkan dengan gurindam. Pada bahagian ini, cikgu akan terangkan definisi, fungsi, ciri-ciri ataupun bentuk gurindam dan jenis-jenis gurindam. Baiklah, apakah itu gurindam? Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri daripada 2 baris ayat. Baris pertama mengandungi fikiran yang berupa soalan, manakala baris kedua berbentuk jawapan kepada baris pertama. Maksudnya, gurindam ini ada 2 rangkap. Baris yang pertama itu adalah satu pernyataan yang berbentuk soalan. Kemudian baris kedua itu adalah jawapan kepada baris yang pertama. Jangan risau kerana cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid contoh gurindam untuk murid-murid lebih faham. Kemudian untuk pengetahuan, gurindam ini berasal daripada bahasa Sanskrit. Apakah fungsi gurindam? Kalau murid-murid nak tahu, antara fungsi gurindam adalah sebagai tujuan didikan, hiburan, gambaran masyarakat Melayu lama dan digunakan dalam majlis-majlis formal. Kalau nak tahu, orang dulu-dulu suka memberikan nasihat, didikan dan hiburan dalam bentuk gurindam. Indah bukan? Antara ciri-ciri gurindam, yang pertama, merupakan puisi bebas atau tidak terikat. Maksudnya, dalam menghasilkan gurindam ini, bentuk ataupun baris yang kita buat itu tidak terikat seperti pantun. Kemudian, dari segi rangkap, gurindam mempunyai 2 baris dalam serangkap atau beberapa baris dalam serangkap. Setiap baris dalam rangkap merupakan isi atau maksud dan perlu bersambung dengan baris-baris dalam rangkap berikutnya untuk membawa makna yang lengkap. Maksudnya di sini, bila kita nak menghasilkan gurindam ini, gurindam itu perlulah saling berkait antara satu rangkap ke rangkap yang kedua. Contohnya, kalau kamu nak menghasilkan gurindam yang bertajuk pendidikan, rangkap pertama kamu bercerita tentang pendidikan, tiba-tiba rangkap kedua kamu masuk tentang kemerdekaan. Tak sama kan? Jadi, untuk gurindam ini kamu mestilah sama makna. Kalau rangkap pertama bercerita tentang pendidikan, rangkap kedua pun kena berkaitan dengan pendidikan. Seterusnya, kita lihat pula jenis-jenis gurindam. Gurindam mempunyai 3 jenis. Yang pertama, gurindam serangkap 2 baris. Yang kedua, gurindam serangkap 4 baris. Dan yang ketiga, gurindam bebas. Baiklah, kita lihat yang pertama, gurindam serangkap 2 baris. Maksudnya serangkap ada 2 baris. Kamu lihat contoh di bawah. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapanya letih. Ada 2 baris. Yang kedua pula gurindam 4 baris, yang mana dalam satu rangkap ada 4 baris. Lihat contoh di bawah, tiada siapa yang besar, tiada siapa yang tinggi, tetap sama sedasar, tidaklah berbeza lagi. Dan yang ketiga, gurindam bebas. Maksudnya dalam satu rangkap, bebas barisnya. Tak kisahlah nak ada 5 baris ke, 6 baris ke. Kamu boleh lihat contoh di bawah. Jom kita dengar salah satu irama gurindam. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa
mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Baiklah murid-murid, jom kita lihat pula aktiviti 1 iaitu Minggu Pesta Puisi. Untuk pesta puisi ini, kamu sudah lihat bukan irama gurindam yang cikgu tayangkan sebentar tadi? Sekarang ini cikgu nak kamu rakam suara kamu melagukan gurindam yang bertajuk Gurindam Kerana-mu Petani sekurang-kurangnya 3 rangkap berdasarkan buku teks muka surat 131. Kalau tadi kamu dah dengar gurindam fasal 12, kalau kamu rasakan irama tersebut susah untuk kamu ikuti, jangan risau kerana ada banyak lagi irama yang boleh kamu ikuti. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kamu boleh cari di YouTube ataupun pada buku teks muka surat 131 terdapat kod QR. Kamu hanya perlu mengimbas sahaja kod tersebut dan akan keluar lagu contoh Gurindam Kerana-mu Petani. Kamu hanya perlu melagukan gurindam sekurang-kurangnya 3 rangkap sahaja. Hantarkan kepada cikgu dan tarikh akhir bagi penghantaran tugasan ini adalah pada 1 Ogos 2021. Lama bukan? Sebab cikgu nak kamu buat betul-betul dan cikgu berikan kamu masa untuk kamu berlatih. Kalau hantar cepat pun lagi bagus. Baiklah murid-murid, jom kita lihat aktiviti kedua iaitu jom bina ayat. Baiklah, berdasarkan gurindam yang telah kamu lagukan sebentar tadi, cikgu nak kamu senaraikan sekurang-kurangnya 2 kosakata baharu dalam buku tata bahasa. Kemudian, bina ayat berdasarkan kosakata yang kamu senaraikan itu. Sebagai contoh, dalam Gurindam Kerana-mu Petani ini, ada perkataan yang kamu tidak tahu. Misalnya perkataan drone. Jadi, kamu senaraikan kosakata itu dalam buku tata bahasa dan kamu cari makna apakah yang dimaksudkan dengan drone. Lepas dah tahu apakah yang dimaksudkan dengan drone, kamu perlu bina ayat menggunakan perkataan drone itu. Mudah bukan? Aktiviti yang seterusnya, cikgu berikan pautan kuis dalam grup WhatsApp. Jangan lupa untuk siapkan untuk uji kefahaman kamu terhadap tajuk Gurindam. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Selamat belajar!